Dah tu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, sekali lagi kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berulang-ulang kalilah kita mesti kena mengucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia saja yang mengatur pekerjaan kita, lebih-lebih lagi dia mengaturkan kita kepada jalan yang dia redha, kepada jalan yang boleh kita sampai kepada keredaan dia, yang boleh kita sampai kepada rahmat dia yang kekal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di petang ini kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi boleh kita meneruskan pengisian Ramadan kita di masa yang kosong sikit sebanyak sebelum daripada kita berbuka puasa ni. Ada masa kosong kita boleh isi dengan isian yang baik. Alhamdulillah, satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana nikmat ni satu yang Rasulullah cakap, satu-satu pada nikmat yang manusia yang ramai rugi. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang tak pandai kira ataupun rugi di dalam kedua-duanya yang ramai daripada manusia. Ramai orang di dalam dua nikmat ni dia rugi, dia tak ambil peluang, dia tak ambil untung. Satu daripadanya al-faragh, masa kosong, masa luar, masa free, dia tak ambil untung di masa peluang dia. Masa luar kita boleh ambil untung dengan berbagai-bagai untung. Tiba kita lepas dia pergi free saja, kosong saja, tu rugi. Dan masa kesihatan kita, maka sekarang kita ada dua nikmat, nikmat sihat dan nikmat kosong masa. Mari kita ambil peluang di sini, kita mengisikan dengan pengisian yang kita kira kata satu pengisian khair. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam jumlah yang Allah kata perhimpunan mereka yang Allah himpun kata beruntung. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Buatlah kamu akan khair, tentu kamu beruntung, tentu kamu bertuah. Jadi di hari ini kita sebagaimana kita berjanji kemarin, kata kita nak sentuh sikit sebanyak doa waktu berbuka puasa. Munasabah dengan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bihi fid darain amin. Dia sentuh 8 sunat berhubung kait dengan puasa. Yang pertamanya bersegera berbuka puasa, kemudian daripada yakin raib matahari, dan berdoa ketika berbuka itu. Masa kita berbuka tu kita berdoa dengan kata Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian kalau kita tengok kepada fatwa-fatwa ulama, cakapan ulama yang besar-besar,
Dia panggil imam a'immah di dalam agama. Makna a'immah ni tempat ikutan manusia. Orang manusia di atas dunia ni ikut dia lah, pakar dia lah. Seperti kita kata imam kita, Imam Asy-Syafi'i, seperti Imam An-Nawawi, seperti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Haytami. Ni panggil a'immah. Khususnya Imam Nawawi dipakar oleh diguna dia, dipakai dia jadi imam bagi semua orang, bukan mazhab Syafi'i saja dah. Begitu juga imam kita Ibn Hajar Al-Asqalani, dia mazhab Syafi'i tapi dia dipakai oleh orang-orang mazhab yang lain pendapat dia. Kerana tinggi ilmu dia, kerana banyak ilmu dia, lebih lagi hubung kait dengan ilmu hadis. Maka kita bila kita kembali kepada kitab fiqh kita Imam Syafi'i, setengah pada kitab fiqh yang jadi sumber bagi kita Imam Syafi'i, kitab Muhadzab bagi Imam Wali Kutub Imam Asy-Syirazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi, di ulama kita bila kata dia seorang daripada waliullah. Dan kitab Muhadzab dia itu disyarah oleh Imam Nawawi dinama dengan Al-Majmu'. Kitab yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, kitab jadi kitab sumber yang besar di dalam mazhab Syafi'i. Kita tengok di sana dia kata wal mustahabbu an yaqula 'inda iftarih, dan perkara yang disunat, satu perkara yang sunat bahawa berkata seorang yang berpuasa ketika dia berbuka. Dengan mana selepas daripada dia berbuka, dia kata Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza shama au aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi kata sunat kita mengucap ketika berbuka puasa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini fatwa ulama. Nah, dia berdalilkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah kata Rasulullah apabila dia berpuasa ataupun apabila dia berbuka puasa, dia mengucap Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini ulama, tokoh ulama. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab dia Nataijul Afkar, dia buat satu tajuk babu ma yaqulu indal iftar. Bab doa ucapan berkata oleh seorang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Satu, dia bawa data hadis, dia kata ruwina fi sunani Abi Dawud, diriwayat kepada kita sampai sanad kepada kita di dalam Sunan Abu Daud dan Nasa'i, an Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza aftara, bila dia berbuka puasa, qala, dia berkata dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini kita boleh tambah doa. Ketika berbuka puasa Rasulullah berdoa dengan kata zahabal zama'u, hilang dahaga, wabtallatil uruq, dan basah orang-orang, wa thabatal ajru, dan sabit oleh pahala. Boleh pahala dengan sebab dahaga, dengan sebab kering orang. Sekarang kita berbuka, kami berbuka, aku berbuka, sudah hilang dahaga, sudah basah orang, insya-Allah boleh pahala. Dan dia kata waruwina fi sunani Abi Dawud, diriwayat kepada kita di dalam Sunan Abu Daud, an Mu'adz ibni Zahrah, daripada Mu'adz bin Zahrah, annahu balaghahu, sesungguhnya sampai kepada dia,
anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana idza afṭar, bila dia berbuka, qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Hakadha rawahu mursalan. Begitulah Abu Daud riwayat dengan sanad dengan nama hadis mursal, iaitu tabi'i angkat naik kepada Nabi. Dia tak sempat dengan Nabi, orang tabi'i, tapi dia kata qala Rasulullah, itu hadis mursal nama dia. Maka kalau kita tengok kepada pendapat-pendapat ulama di dalam mazhab kita Syafi'i khususnya, semua mengata sunat kita berdoa dengan doa demikian. Sebab itulah kita orang mazhab Syafi'i, kita beramal dengan fatwa yang tersebut. Seorang daripada ulama yang besar di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, iaitu Imam Hafiz Ibnul Mulaqin, dia pun berkata begitu juga. Kama dia hadis Abu Daud ini, status dia, kelah dia tinggi mana, jauh mana kelah dia, hukum hadis ni setara mana. Maka kalau kita tengok di dalam perbahasan ulama kita ni tak kuasa nak pergi bahas dengan secara bentuk ilmu hadis betul-betul tu. Memang kita mengaku kata kita tak kuasa, kena bahas dia tu kena banyak. Cuma kita boleh tiru-tiru ulama tu, boleh huduh-huduh. Yang sebenar tak dapat tidak, kita kena ambil daripada cakap ulama lah yang menghukumnya. Maka ulama kita hukum sanad hadis hadis yang meriwayat oleh Abu Daud itu sanad dia hasan, bukan dhaif. Tapi dhaif dia kerana mursal saja. Kerana hadis tu hadis mursal, hadis angkat oleh tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama dia, bila maknanya hadis itu dikatakan hadis dhaif, kita turun dengan secara rendah. Kita letak dia di tempat yang rendah, iaitu tempat yang dhaif, bukan maudha', tentu dia dhaif. Bila kita turun kepada tempat dia dhaif, kita pula ada hadis yang dhaif ni ditolak teguh ke, ataupun boleh kita beramal dengan dia, atau macam mana? Jawabnya, hadis yang dhaif tidak ditolak mutlakan, tidak ditolak dengan secara itlaq, dengan secara tidak terkait. Bila dhaif tolak, itu bukan tentu-tentu. Kerana apa? Kita mudah bagi kita orang yang tak ada ilmu ni, kita pakai dalil akli, pakai dalil kira-kira kita. Kalau hadis dhaif ini ditolak mutlakan, tolak semata-mata, tentu ulama kita tidak tulis hadis dhaif, tidak masuk hadis dhaif di dalam kitab mereka. Tentu mereka tidak meriwayatkan hadis dhaif serta mereka tahu kata hadis itu dhaif. Tentu begitu. Sebab hadis dhaif tidak diamal, tidak boleh beramal, ditolak. Itu cukup bagi kita orang yang tak ada ilmu. Boleh kita kena buat pertimbangan, kita kena buat timbang kat situ. Oh, ulama sebut apa, boleh jadi ada sebab-sebab ni. Begitu. Jangan kata ulama pun tak faham yang disebut. Itu kita pakai nafsu, kita tak pakai kaedah akli, kita tak pakai kaedah ilmu tentu gitu. Yang kedua,
hadis dhaif tidak ditolak semata-mata itu kerana hadis dhaif kadang-kalanya dengan iktibar satu sanad. Bila iktibar sanad yang lain, hadis tu di dalam sanad yang lain, hadis tu hasan ataupun hadis itu sahih. Sebab tu tak boleh tolak semata-mata. Bila ada hadis dhaif, ada di sana sanad yang hasan, sanad yang sahih. Hak dhaif ini dia naik martabat hasan li ghairi. Naik hadis hasan boleh berhujah di dalam bab ahkam. Tu di dalam bab hukum. Dan juga hadis dhaif bila ada di sana mutabaah, ada tepat perawi yang dhaif, ada tukar di situ, ada perawi yang hasan, perawi yang sahih, maka hadis tu naik martabat hasan, naik martabat sahih li ghairi. Kerana ada mutabaah nama dia. Hadis yang dhaif juga bila ada syahid, ada hadis lain yang semakna dengan dia jadi saksi. Bagi dia, mari jadi saksi. Walaupun lafaz lain tapi semakna dengan dia. Maka hadis itu naik juga martabat hasan li ghairi. Boleh beramal dan boleh berhujah dengan dia. Dan hadis dhaif juga, kalau tidak naik martabat hasan li ghairi, tidak sahih li ghairi sekalipun, boleh beramal fi fadailil a'mal, di dalam bab fadilah amal, di dalam kelebihan amal, di dalam bab berdoa, di dalam bab di dalam bab kelebihan, ada pahala, kita boleh beramal dengan dia. Sebab itulah ulama kita dia tulis, dia catat hadis dhaif walaupun dia tahu hadis ni dhaif. Kadang-kadang dia tahu hadis dhaif tak, dengan sebab hadis ni boleh beramal, dia masuk di dalam kitab dia. Itu hubung kait dengan hadis yang dhaif. Bila kita tengok kepada hadis mursal hak Abu Daud riwayat di dalam kitab dia, hak kata Nabi berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, ni hadis ni bukan semata-mata dhaif. Kalau semata dhaif dia pun boleh beramal dengan dia fi fadailil a'mal, di dalam bab doa ketika berbuka puasa. Dengan sebab itulah ulama kita masuk di dalam sunat baca doa ni ketika berbuka puasa. Yang sebenar status hadis ni bukan semata dhaif, kerana hadis ni ada syahid. Kata di dalam kitab Mir'atul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih, dia kata hadis Abu Daud ni hadis yang dhaif. Satu hadis yang riwayat sana hadis yang dhaif, tetapi hadis ni ada syahid. Hadis jadi ada syahid, jadi menguatkan hadis yang dhaif. Hadis yang Nabi kita kata 3 doa yang tidak ditolak. Doa 3 tepat yang tidak ditolak. Dan satu hadis Nabi kata ada bagi orang puasa, inna lis-shaim 'inda fitrihi la da'watan ma turad. Ada bagi orang puasa ketika dia berbuka puasa ada doa yang tidak ditolak akan dia. Hadis ni jadi syahid, jadi saksi, kata boleh kita beramal dengan hadis Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Boleh kita berdoa. Sebab itulah ulama kita dia masuk di dalam kitab dia, kitab fiqh dia, dia fatwa kata sunat berdoa ketika berbuka puasa dengan kata Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Wa bika amantu tu perkataan wa bika amantu tu perkataan yang ditambah, tidak ada di dalam hadis.
Tidak sabit di dalam riwayat hadis. Cuma ulama kita dia tambah wa bika amantu. Makna dia sahih. Kita baca bukan bina di atas kata lafaz hadis, kita baca bina di atas kita tambah doa, tambah ucapan kita mengaku kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah. Nama dia bid'ah hasanah. Kata sempurna dia hak masyhur iaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa alayka tawakkaltu fataqabbal minni innaka antas samiul alim dan upamanya. Imam Ibn Hajar Al-Hafiz Ibn Hajar kata hadis ni sekalipun hadis mursal tetapi hujjah fi misli zalik. Jadi hujjah, jadi dalil di dalam beramal, di dalam bab fadailul amal, di dalam bab berdoa ketika berbuka puasa. Bagi saya cukup dah untuk kita nak beramal. Bagi orang nak kritik, nak berdebat, dia kritik Ibn Hajar lah. Dia kritik ulama-ulama besar seperti Ibnul Mulaqin dan Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Dia lawan dengan orang ni lah. Orang ni yang sudah buat kajian dengan secara teliti. Dia sudah syarah dah. Dia faham, dia kena habis status hadis. Maka di dalam keadaan begitu mereka fatwa, mereka berpendapat kata sunat kita baca. Cukup bagi kita, alhamdulillah. Ini masuk di dalam jumlah kita, Allah memasukkan kita di dalam jumlah kata kita ikut jalan orang yang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillah. Begitulah sikit sebanyak yang saya boleh sentuh tajuk doa Allahumma laka sumtu pada petang ini. Dan mari kepada kita tengok kepada soalan dengan secara ringkas-ringkas. Kerana tilik pada masa kita ni tak boleh kita nak peluaskan. Yang ketinggalan lagi kemarin dia kata satunya Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok ubat kecing manis di siang hari bulan puasa boleh ke tak? Makna kita berpuasa nak pocok ubat kecing manis. Wallahu alam cara pocok ubat kecing manis tu bagaimana, macam mana. Saya pun tak tahu dengan secara detail dia, dengan secara halus la'iyak dia. Kalau hak tahu satunya dia pocok insulin. Dia pocok insulin ni iaitu pocok ubat di kulit, di perut dia, di kulit dia. Kalau pocok melalui kulit begitu, tak melalui orat, maka itu tidak batal puasa. Kerana dia sampai kepada rongga tidak melalui lubang yang terbuka. Mudahnya pocok di punggung, pocok di lengan, seperti pocok wasing di lengan, cocok betul gitu dia masuk ke dalam daging dengan tak ada melalui lubang, tak ada masuk ke orak, tak ada masuk ke lubang hidung, lubang mulut, maka tak batal puasa. Insya-Allah taala. Yang kedua, Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuan Guru. Soalannya saya ada dengar setengah daripada guru berkata wajib qada bagi mereka yang terlupa niat pada tiap malam. Walaupun ia sudah taklid mazhab Maliki pada niat awal bulan. Dan ia berkata taklid di sini hanya nak menghasilkan pahala saja. Tidak wajib qada. Kami yang sedikit ilmu ini tidak jumpa lagi nah dari kitab fiqh mazhab kita kata wajib qada. Maka adakah itu salah satu pendapat atau bagaimana? Wallahu a'lam yang sebenar. Bagi saya yang tengok kitab ulama dan faham huduh-huduh dengan cara bodoh-bodoh lah. Jadi ulama kita bincang setengah daripada rukun puasa. Rukun puasa ni khilaf ulama. Di dalam mazhab kita rukun puasa ni ada 3. Salah satunya niat.
niat puasa ni tak seperti niat semaya, iaitu kena niat di waktu malam. Kerana Nabi kata malam yubayyitis siyama, siapa tidak niat di waktu tidak niat puasa di waktu malam, dia tidak azan nak puasa di waktu malam, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Mana di waktu malam ni kena niat dah. Kemudian niat ni kena setiap malam. Kerana apa? Kerana diselingi dengan buka puasa. Makna satu hari dalam bulan Ramadan jadi ibadat masing-masing. Bandingnya seperti Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Sudah semaya Zuhur, kita beri salat. Sudah beri salat nak semaya Asar, kena niat pula, kena niat suku pula. Tak boleh kita niat satu semaya Zuhur tu pakai niat 5 selalu, buat nak semaya Asar tak kena niat dah, tak boleh. Puasa kita hak hari ni kita berbuka, habis puasa hari ni, esok ibadat lain pula. Dalilnya bila batal hari ni, batal hak hari yang ke-29, batal hak hari 30, qada satu hari itu saja, tak qada semua sebulan dah. Itu menunjuk kata puasa ni dalam 30 hari, 29 hari itu ibadat masing-masing. Bila ibadat masing-masing, ibadat asing-asing kena niat suku-suku lah. Hak hari satu hari bulan niat hak dia, hak 2 hari bulan niat hak dia, masing-masing. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau yang kita lupa niat, kalau yang kita tertinggal niat, nyetak niat, wajib qada di dalam mazhab Syafi'i. Kena qada. Sebab dia tinggal rukun, tertinggal rukun. Sebab orang semaya tak rokok. Ingat-ingat 2 hari 3 hari aku tak rokok semaya hari itu, wajib dia qada kerana nyata bahawa semaya dia itu tidak sah pada syarak, tidak kira pada syarak. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kemudian di dalam mazhab Imam Malik, rukun dia kena niat dan tinggal muftirat, tinggal perkara yang membatalkan puasa dia. Jadi niat dalam mazhab Imam Malik, puasa ni pada cukup dengan niat satu malam pertama dengan niat nak puasa semua sebulan Ramadan. Saja aku puasa sebulan Ramadan kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudah. Begitu. Nawaitu sawma syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi taala. Itu kita tak bahas hak luar, hak tak berat. Ada orang kata Ramadana hadhihi sanata, macam-macam. Baca betul tak betul, tu kita nanti ada soalan kita bincang tajuk tu. Jadi kita niat saja aku puasa sebulan Ramadan, semua Ramadan ni aku nak puasa semua. Kita niat lagu tu. Malam kedua, malam ketiga tak payah niat dah, cukup dah. Kerana semua Ramadan tu satu ibadat. Itu mazhab Imam Malik. Maka dalam mazhab Imam Malik, kalau yang kita niat kena qada ke tak? Tak kena qada dah lah. Itu mazhab dia. Sebab tak wajib niat. Bukan rukun dah tiap malam. Bila kita seperti kita semaya Zuhur, kita niat aku semaya fardu Zuhur, boleh sekarang bangun rakaat yang kedua kena niat pula ke tak? Tak kena niat dah. Cukup dengan niat pada takbir kali yang pertama. Kerana semua tu satu ibadat. So saja. Cumanya puasa ni yang disenggai dengan berbuka, senggai dengan malam buka, isyak puasa. Walau senggai pun itu cara puasa dah. Puasa dia kena buka. Lepas tu isyak puasa Ramadan tu lah. Satu Ramadan tu hak tu lah dah. Itu mazhab Imam Malik. Nampak juga. Oleh itu, kata ulama kita di dalam bab ni, dia kata molek kita taklid mazhab Imam Malik. Kita taklid mazhab Imam Malik supaya bila kita terlupa tak wajib qada. Tepat wajib qada itu apabila kita tak niat di waktu malam. Ulama kita kata bila kita tak niat di awal-awal siang hari itu taklid Imam Abu Hanifah. Kita boleh dua. Kalau kita terlupa niat waktu malam, pagi hari itu kita niat. Aku puasa hari ini bulan Ramadan kerana Allah. Saja aku puasa hari ini kerana Allah.
Taklid niat dah hati, niat taklid mazhab Imam Abu Hanifah yang mengata boleh niat di waktu siang hari, di pagi hari. Sah, tak kena qada dah. Dan jika seorang yang terlupa niat tidak taklid Imam Malik. Tidak taklid mazhab Imam Malik, yang kalau dia taklid tak kena qada. Itu sebut di dalam Hasyiah Jamal. Saya ambil pendek, ringkah. Nas dia panjang, dia kata fa in qallada wahidan minhuma ala ma dzukir. Kalau seorang tu yang tinggal niat tu taklid seorang daripada kedua-dua, daripada Abu Hanifah, daripada Imam Malik, kalau dia taklid mana-mana seorang, lam yajib alaihi al-qada. Tidak wajib di atasnya qada. Tak kena qada dah. Itu nas di dalam fiqh kita. Kalau kita tengok dalam fiqh kita, qada-qadaran yang kita boleh sapa tu beginilah kesemuanya. Kalau kena qada pula, apa faedah taklid? Kalau kena qada, siapa kata kena qada? Imam Syafi'i kata kena qada. Kalau Imam Syafi'i kena qada, kita taklid mazhab Imam Malik, mari fatwa dengan mazhab Syafi'i, tak betul. Tak ada arti taklid. Tak ada faedah taklid. Taklid Imam Malik, qada kerana Syafi'i suruh qada. Itu tak panggil taklid. Bila taklid tu, kita jadi orang mazhab Imam Malik. Hukum dia dalam mazhab Imam Malik macam mana? Begitulah. Oleh itu, hak kata kena qada tu, kena berhajat kepada kena murajaah. Kena tengok semula lah. Kerana ulama kita kata, bila taklid Imam Malik, taklid Imam Abu Hanifah, tak kena qada. Itulah kaedahnya. Semacam kita semaya, kita ambil air semaya, kita setuh perempuan, kita semaya taklid Imam Abu Hanifah. Kena qada tak semaya kita? Tak kena qada kerana semaya kita sah dah. Tak kena qada. Wallahu a'lam. Takut-takutnya kita bicara di dalam satu mazhab, kita buat hukum di dalam mazhab yang lain. Itu tak betul dengan kaedah. Wallahu a'lam. Babov ada minong faktamพวก cabu buffet แบบนี้ syubhah ไหมครับ wallahu a'lam. Tak faham cabu buffet ni mana makan buffet barangkalinya. Makan buffet tu ada syubhah. Syubhah kerana apa? Kerana kita bayar kita tu tetap, tapi hak kita boleh tu tak tetap. Bayar 109 atau 200 ataupun 105, 102 macam-macam tu bayar. Tapi dengan majhul barang, harga tu orang panggil tetap tahu. Barang tu berapa harga 200. Ada orang ni udah 0,5 kilo, orang ni udah 2 kilo, orang ni 200 gram tak tetap. Tak tahu berapa. Itu tak sah di dalam bab jual beli. Tapi dia reda, itu ada syubhah. Mana kita di akhirat, tuai kedai tu nak tutup kita kalau kita makan banyak lebih daripada 200. Dia tak ada dah. Tutup di akhirat. Cuma tutup di akhirat, kita akad yang salah. Cara berjual beli kita tu salah. Supaya jalan keluar, kita cari jalan keluar lah. Bayar 200 ni, ikan 3 ekor, sutung 4 ekor, udang 0,5 kilo. Kemudian bila orang tu ambil tak cukup hak dia, dia makan lebih lagi. Royak dia sedekah untuk orang lain. Sedekah ke tuai kedai, boleh tuai kedai jual pada orang lain pula. Kalau tak cukup, tuai kedai kata ambil lah lebih lagi. Ikut nak ambil berapa. Itu cara dia. Kena ada hak yang tertentu jalan keluar. Baru lepas. Baru betul dengan kaedah agama. Wallahu a'lam. Adakah harus melanggar perintah yang dipertua Majlis Agama Islam dalam hal COVID? Perintah dia ni adalah hal COVID ni tak boleh kita langgar kerana tengok perintah lah. Kalau perintah tu nak yang jadi yakin, yang jadi
berat sebelah balik keselamatan, tak boleh. Kalau dia pun 50-50, dia turut perintah orang atas juga, itu tak wajib kita turut. Orang atas pun kerana perintah orang atas saja, dia bukan yakin seperti kita kata pocok vaksin. Bukan yakin kata boleh tahan penyakit. Banyak orang pocok vaksin tu ada mati, ada kena pula, mati pula berbagai-bagai. Cuma ini dia panggil perintah saja, kerana politik saja, bukan benda yang sebenar. Kalau benda hak sungguh, kita kena taat. Benda hak vaksin COVID ni, ini benda dipermainkan. Sebab tu boleh kita nak langgar kalau benda dipermain atau benda 50-50. Wallahu a'lam. Masalah buat jemaah tak cukup 40 bagaimana? Kalau kita nak buat juga jemaah bilangnya kampung kita tak cukup 40, kita kena taklid pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan sah jemaah dengan bilangan 12 orang ataupun 5 orang. Boleh taklid tu. Itu kul qadim bagi Imam Syafi'i yang disokong oleh ulama dalam mazhab Syafi'i. Kata boleh taklid. Khususnya Imam As-Suyuti kata boleh. Nak taklid, nak ikut bilangnya hak tak sampai 40. Kalau nak buat. Kalau kita nak turut hak muktamad, kita tak kena buat jemaah. Wallahu a'lam. Tengok pada masa tu kita cukup banyak ni dulu. Soalan hari ni nanti kita tengok semulalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farduduhu ilayya 'inda hajati ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.